Okey, baiklah kawan-kawan. Ini adalah pokok rambutan yang mana kita nak gunakan pokok ini untuk ambil dia punya keratan tunas, iaitu sayon. Okey, sayon-sayon tu akan terdapat pada dahan-dahan yang telah kita buat pemangkasan terlebih awal lah. Jadi kita tengok dari sini lah. Sini kawan-kawan boleh nampak. Okey, inilah dia punya sayon, keratan tunas. Keratan tunas. Ini keratan tunas. Ini keratan tunas kalau kawan-kawan boleh nampak. Okey, ini kita dah buat pemangkasan. Lebih kurang kita buat pemangkasan hampir 8 ke 9 bulan lah. 8 ke 9 bulan kita kena buat pemangkasan untuk menggalakkan pertumbuhan tunas. Pertumbuhan tunas. And then bila kita buat pemangkasan, kebiasaannya akan keluar tunas-tunas yang baru lah, yang baru. Tapi saiz-saiz kecil yang macam ni, kecil-kecil macam ni, dan biasanya baru usia lebih kurang sebulan. Tapi kita nak saiz-saiz yang besar lah, saiz yang besar macam ni, besar-besar macam ni, macam ni ke, ataupun besar-besar macam ni pun boleh. Besar-besar macam ni pun boleh untuk jadikan tunas lah, untuk jadikan sayon. Sayon. Dan belah dalam tu pun boleh. Belah dalam tu pun boleh juga. Sedang-sedang elok lah, besar-besar macam ni lah. Kita tak nak yang kecil-kecil sangat. Okey, tugas kita atau langkah seterusnya apa yang perlu kita lakukan adalah untuk kita buat trim. Kita kena buat penjagaan atau rawatan untuk sayon rambutan ni dengan cara adalah kita membuang ranting-ranting daun atau tunas air pada keratan tunas, yang batang tunas yang kita nak ambil. Keratan tunas yang kita nak ambil, kita buang ranting-ranting daun lah. Dan juga kita buang dahan-dahan yang tidak sihat atau tidak diperlukan atau bertindih antara satu sama lain. Lepas tu kita pilih mana yang lebih baik. Lepas tu kita pilih salah satu, and then yang terbaik je kita simpan, yang kurang kita buang terus. Lepas tu cara dan kaedah saya okey, sebagai contoh saya tunjuk. Okey, sebagai contoh saya nak ambil batang ni, okey, dahan ni, keratan ini. Cara untuk kenal pasti, ini kita buang, ganggu kerja kita. Okey, cara pemilihan keratan ini sesuai atau tidak dengan cara adalah kita buat macam pokok penanti tu, macam rootstock tu, dengan cara mengambil kuku kita dan kita umpilkan dia dengan kuku. Dia lokoh macam tu, mudah untuk kita ambil mata tu nanti. Kalau ini kita mudah kan, pakai kuku saja dia dah terkopek atau terbuka kulit pokok, kulit batang atau kulit keratan. Okey, contoh yang macam ni. Sekejap, saya kena trim dulu. Trim dulu. Okey, kita trim dulu. Ini kalau macam ni kecil sangat, kita buang je. Macam ni kecil kan, buang je lah. Kita ambil yang besar-besar, sedap-sedap sikit lah, yang matang tunas atau keratan yang matang. Okey, sebagai contoh saya tunjuk. Kalau besar macam ni kan, besar macam ni, ada tak tunas atau layak ke untuk keratan ini digunakan untuk ambil mata tunas? Kita tengok. Okey, cara dia senang. Ambil kuku, umpil, tebuk dalam je kuku tu, kepek. Kan mudah macam tu. Ni mudah, maknanya boleh lah keratan ni untuk diambil sebagai keratan tunas lah. Mana dah sedap-sedap elok lah ni untuk ambil tunas dia.
Dia tunas-tunas dia belah ketiak juga, macam durian juga, tapi dia tak berapa nak nampak, dia belah dalam. Belah dalam. Nanti saya akan tunjuk video, saya akan tunjukkan jugalah vlog untuk aktiviti untuk cantuman rambutan ni nanti. Kalau macam ni dia ada dua dahan yang terkapit kan, macam ni. Kalau tak nampak kan, saya trim. Cara saya trim, macam contoh saya dah trim ni batang ni. Lepas tu yang hujung sekali saya tinggal dalam 2 atau 1 sahaja pucuk. Macam ni saya tinggal 2. Kalau nak tinggal 1 pun boleh, buang je lah ni. Mana tinggal 1 saja. Cara saya lah. Okey. Kalau macam terkapit macam ni, kita pilih lah yang mana yang baik, yang boleh kita simpan. Tapi kalau dia tak mendatangkan masalah, dia sebab kita kena buang salah satu sebab nak mudahkan kerja nanti. Lepas tu mana yang tidak sihat kita tak galakkan untuk simpan. Itu je lah ya, sebab kenapa yang macam ada terkapit-kapit tu kita kena buang. Kalau dia tak mendatangkan masalah, tak perlu buang lah. Sebab kalau kita buang merugikan, merugikan mata tu nanti. Mana dah tahu yang kita buang-buang tu ada mata, jadi rugilah kita buang kan. Kita maksimumkan mata tunas yang ada, jangan kita minimumkan. Macam ni dia terkapit kan. Ni batang belah atas, ini belah bawah. Tapi kalau dia tak mendatangkan masalah, simpan je lah. Sebab kalau kita nak ambil tunas ini, kita potong je lah, nanti kita boleh ambil, tak ada masalah. Andai kata dia terkapit, sebagai contoh kalau macam ni ada keluar lagi satu, berhampiran dengan keratan ini, kalau ada lagi keluar satu, kita akan pilih lah salah satu. Jadi kalau macam ni atas bawah kan, dia terasing, cuma terkapit kat sini je lah. Tapi kalau tak mendatangkan masalah, simpan je lah. Tapi kalau macam dia berkembar kat sini, kena pilih lah salah satu sebab memudahkan kerja kita nanti. Lepas tu kemungkinan kalau dia berkembar ni mungkin ada salah satu yang kecil dan besar, jadi kita pilih yang besar lah untuk kita simpan untuk ambil tunas. Itulah cara dan kaedah saya untuk penjagaan tunas rambutan. Ni kita buang-buang lah daun ni. Kita buang daun ni sebab kita nak menggalakkan lagi pertumbuhan mata tunas. Lepas tu memudahkan kerja kita nanti, sebab kita akan buat cantuman, kita akan balut keseluruhan tunas tu nanti. Dia tak macam durian, dia lain sikit rambutan ni. Ada setengah orang dia tak tahu, saya pun mula tak tahu juga kenapa kena buat macam ni sebelum kita ambil untuk cantum pada pokok penanti. Tapi dia kata macam ni, kita ikut je lah dulu. Okey, sambil saya bercakap, sambil saya potong lah. Okey, itu je lah yang saya nak kongsikan dengan kawan-kawan berkenaan dengan rawatan atau penjagaan anak pokok penanti rambutan dan juga sayon untuk rambutan ni lah. Diharap kawan-kawan faham lah apa yang saya cuba nak sampaikan. Kalau tak faham, kawan-kawan boleh tanya di ruangan komen. Mungkin kita boleh buat perbincangan. Okay, mungkin boleh buat perbincangan semula. Sebab saya ni pun baru lagi dalam untuk buat cantuman rambutan ni. Nanti kita boleh kongsi-kongsikan lah macam mana kawan-kawan buat cantuman rambutan ni, buat kawinkan rambutan ni. Boleh
kongsikanlah dengan kita orang, dengan saya, dengan semua orang macam mana nak buat ni cara kami lah di sini, macam mana kami buat. Okay, diharap video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, jika ia bermanfaat, kawan-kawan share kepada kawan-kawan yang lain. Semoga lebih ramai lagi yang mengetahui tentang teknologi dan info-info berkenaan dengan pertanian lah. Itu saja fokus saya pada vlog kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain hari dalam Minda Tani Biar Tanam Sampai Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Ciao.